Tu dia punya panas, satu. Yang kedua, kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, orang dalam neraka Jahannam ni, kulit dia ditukar 100 kali dalam tiap-tiap 1 jam. Tiap-tiap 1 jam kulit dia tukar 100 kali. Subhanallah. Malaikat Jibril beritahu, kulit orang yang nak masuk neraka Jahannam Allah tebalkan 3 hari punya perjalanan, dengan perjalanan yang cepat. Sebelum masuk neraka ni, kulit kita ni Allah tebalkan, kulit kita Allah tebalkan 3 hari punya perjalanan tebal dia. Dan bila masuk neraka, tiap 1 jam 100 kali tukar kulit. Macam ni. Tak dapat insaf juga. Kemudian gigi orang yang masuk neraka ni, kata Nabi, Allah tukarkan setiap batang sebesar Jabal Uhud. Yang pernah pergi haji, pergi umrah, pernah pergi Jabal Uhud, setiap batang gigi orang dalam neraka Allah tukarkan dulu. Sebelum masuk Allah tukarkan dulu setiap batang. Kalau setiap batang sebesar Jabal Uhud, bayangkan mukanya berapa besar. Mukanya berapa besar, dia berapa tinggi, kulit dia setebal 3 hari punya perjalanan. Oh, bapa-bapa. Dan Nabi beritahu, lapar dia, kata Jibril apa? Lapar dia sebelum dia masuk neraka. Jangan kata soal api dulu, lapar dia. Dia punya lapar ni adalah semua azab dalam neraka. Sakit dia dikenakan ke dalam perut orang yang sedang lapar. Semua azab dalam neraka punya sakit dimasukkan dalam perut satu orang yang sedang lapar dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Maka selalu minta, ya Allah, tolong lepaskan aku, ya Allah. Kita selalu minta dunia, bu. Bapa-bapa doa selalu minta rezeki, minta panjang umur, minta kelulusan anak, minta maju perniagaan, kurang minta lepas daripada api neraka. Betul tak? Kurang. Seolah-olah benda itu tak penting. Mudah-mudahan setelah kita dengar malam ni, lebih-lebih kita yang sudah berumur 50 ke atas, banyaklah doa itu, Pak. Tolong ya Allah, lepaskan aku daripada api Kau, ya Allah. Kita adalah calon dia. Kita belum sampai pada calon ni. Nanti kalau kita baca calon, kita tahu kita senarai. Na'udzubillah. Mendengarkan itu, maka dikabarkan lagi apa? Nabi tanya, Jibril terangkan lagi, dalam neraka, tiap-tiap neraka ada 70 pintu. Setiap pintu ni dia punya panas 70 kali ganda. Pergi pintu ke depan 70 kali ganda. Lagi panas, lagi panas, lagi panas. Baik, Nabi masih steady dengan itu. Nabi tanya Jibril, tolong beritahu aku lagi. Jawab malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu yang paling bawah daripada neraka ni adalah untuk orang-orang yang kafir dengan hidangan mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan keluarga Fir'aun. Yang paling bawah punya itu orang-orang yang ingkar ajaran Nabi Isa. Setelah keluar turun hidangan daripada langit, kerana Quran ada suratul Maidah. Dan maka dari itu dah nampak ada yang tak percaya dengan Nabi Isa. Dan orang-orang Fir'aun, dengan Fir'aun itu masuk pertama. Yang kedua, pintu yang kedua wahai Yain, dan pintu yang kedua wahai Muhammad adalah untuk orang-orang sabirin, iaitu ada menapa sabar. Pintu yang ketiga, pintu kedua untuk orang musyrik, dan pintu ketiga untuk orang sabirin. Pintu yang keempat untuk orang-orang yang ikut ajakan iblis. Pintu yang kelima adalah untuk orang-orang majusi. Pintu yang keenam untuk orang-orang Nasara yang menjadikan Isa dan mak dia sebagai anak Tuhan. Masuk. Pintu yang ketujuh, malaikat Jibril tergamam, tak cakap. Dia malaikat Jibril, air mata dia melirik.
Nabi tengok kepada Jibril, apa pasal dia? Cakap, apa pasal nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tak tergamak nak cakap pintu ketujuh. Cakap, Jibril, aku nak dengar. Pintu ketujuh adalah untuk umatmu yang berdosa. Bila Rasulullah dengar, kata Nabi, Jibril, adakah satu umat aku akan masuk juga dalam neraka? Kata malaikat Jibril, bukan satu ya Rasulullah. Ada umatmu yang akan masuk, tapi bukan satu. Makna ramai juga yang masuk. Bila dengar Nabi pingsan terus. Sayang Nabi bagi kita tahu, subhanallah. Kita dengar syarahan ni kita tak menjerit, jauh lagi pingsan. Kita dengar syarahan ni kita tak boleh mengunggu menangis. Nabi bila malaikat Jibril cakap pintu ketujuh tu untuk umat engkau ya Rasulullah yang buat dosa besar, bukan satu tapi ada yang masuk. Nabi dengar, Nabi kata umat aku ada masuk neraka. Pingsan Nabi terus. Malaikat Jibril angkat kepala Nabi, dia bangkukan Nabi menangis. Malaikat Jibril, Muhammad, bangun Muhammad, bangun. Ya, malaikat Jibril suruh Rasulullah sadarkan Nabi, sadarkan Nabi. Tiba-tiba Nabi sadar, Nabi lemah terus. Nabi kata, Jibril, aku dah tak terdaya lagi. Malaikat Jibril tinggalkan Nabi dengan keluarga Nabi. Malaikat Jibril pulang. Semenjak itu Nabi tak keluar rumah melainkan sembahyang jamaah. Bila Nabi keluar, terisak-risak Nabi. Nak baca takbiratul ihram, terisak-risak. Sembahyang terisak-risak. Lepas salam kanan kiri, Nabi nangis terus. Nabi bangun dari masuk bilik. Masuk bilik tidur Nabi, berhampiran dengan dewan sembahyang. Sahabat, apa pasal Rasulullah? Mesti ada apa-apa, wallahu a'lam. Sahabat masih tak tahu apa cerita, tapi dia sampai 3 hari mendengarkan ni. Abu Bakar sayang Nabi. Dia bilang, mungkin Rasulullah ada apa-apa problem, ada masalah, biar aku pergilah. Sahabat juga dah. Abu Bakar pergi. Dia kata, Assalamualaikum ya ahlal baiti rahmah. Dia pergi dekat depan pintu bilik Siti Aisyah yang kita beri salam ni sekarang. Kat depan tu dia beri Assalamualaikum ya ahlal baiti rahmah. Nabi jawab pelan, Nabi tak jemput masuk. Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi tak jemput masuk, dia duduk kat tepi pintu, menangis dia. Apa Rasulullah? Tak pernah Rasulullah berpisah dengan aku daripada Mekah di bawah. Hari ini dia tak benarkan aku masuk tengok dia. Sedang Abu Bakar menangis, Umar lalu. Umar kata, Abu Bakar kenapa menangis? Rasulullah tak nak cakap dengan aku. Umar beri salam, Assalamualaikum ya ahlul baiti rahmah. Nabi tak jemput masuk. Umar tengok Nabi tak jemput masuk. Umar duduk sebelah Abu Bakar, dia nangis sama. Nangis. Dalam nangis tiba-tiba datang Salman Al-Farisi. Salman tahu kedua ni menangis pasal Nabi tak jemput atau Nabi tak nak cakap. Salman jujur, Assalamualaikum ya ahlul baiti rahmah. Nabi tak jemput masuk. Bila tak jemput masuk tu, Salman Al-Farisi terus jatuh dia. Jatuh, lemah lutut. Takut Nabi marah dia. Mungkin Nabi ada marah kita sebab tu Nabi dah lain dengan kita. Macam mana sahabat takut bila Nabi berlainan? Kita hari ini mak bapak berlainan kita tak takut. Guru berlainan kita tak takut. Abang adik berlainan kita tak takut. Sahabat Salman ni bila dia jatuh, dia bangun, jalan teroyong-ayong pergi rumah Sayyidina Ali. Kebetulan Sayyidina Ali tak di rumah. Beri salam, Siti Fatimah tanya daripada dalam rumah, Salman apa pasal? Fatimah, tolong kami. Bapakmu dah berapa hari tak bercakap dengan kita, tak apa-apa, nangis di bapak kau. Ini hari Abu Bakar datang, dia tak jawab. Umar datang, dia tak jawab. Aku pun datang, dia tak jawab. Tolong Fatimah, tolong, kami tak mau hilang Rasulullah. Si Fatimah pakai jilbab dia semua, keluar depan pintu, dia beri salam, Assalamualaikum ayah, abah.
dengar Rasulullah tanya, siapa? Saya Fatimah abah, anak abah.